الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita meneruskan khutbah, khatib nak berpesan, masa khatib berkhutbah jangan tidur, jangan lena. Dahlah mai ke masjid lambat, tak mau nak ambil tawaran lumayan yang di-offer oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa datang awal dapat seolah-olah ganjaran unta merah. Lepas itu lembu, lepas itu kambing, lepas itu ayam, lepas itu telur ayam. Kita ambil hak yang telur ayam, masuk di dalam masjid,
khatib mula berkhutbah, kita tidur. Keluar daripada masjid, kita mendabik dada bahawa kitalah orang Islam yang paling bagus di bumi lunas Kedah Darul Aman ini. Patutkah kita? Suka tak suka, seronok tak seronok, mendengar kandungan yang nak disampaikan di dalam khutbah Jumaat, kefarduan kepada sidang Jumaat sekalian untuk diam, tidak berkata apa-apa, tidak berzikir kuat-kuat, tidak melalaikan dengan memicit handphone dan sebagainya. Dengar sahaja apa yang hendak diperkatakan di dalam khutbah Jumaat. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan titah perintahnya serta meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini akan membawa tajuk, iaitulah ujian kaya dan miskin di dalam kehidupan dunia. Sidang hadirin sekalian, realiti kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada yang kaya dan ada yang miskin. Orang yang memiliki kekayaan diuji dengan kekayaan yang dimilikinya. Manakala orang yang miskin juga diuji dengan kemiskinan mereka. Ini bermakna tidak kira di mana kedudukan seseorang manusia itu, semuanya tidak terlepas daripada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dapat dinilai dan diberi balasan yang seadil-adilnya di akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan mati dan hidup, dan dialah yang menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Sidang Jumaat sekalian, kemiskinan merupakan satu keadaan yang tidak diingini oleh manusia. Namun hakikatnya, terkadang kita terpaksa menghadapi saat dan detik untuk hidup di dalam kemiskinan. Islam mengajar kita untuk berusaha agar kita dapat keluar daripada keadaan kemiskinan itu. Namun harus diingat bahawa kemiskinan harta bukanlah kesengsaraan yang terbesar bagi manusia. Tetapi kesengsaraan yang terbesar itu adalah apabila seseorang itu miskin hartanya, tetapi miskin juga agama, ilmu dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang miskin harta dan ditambah lagi miskin juga dia daripada amalan baik dan akhlak baiknya, sesungguhnya orang berkenaan berada di tahap kerugian yang bersangatan di dalam kehidupan dunianya, lebih-lebih lagi di akhirat kelak.
Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala walladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sadaqallahul azim. Surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 104. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya di dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, di sebalik wujudnya orang yang diuji dengan kemiskinan, maka terdapat pula satu golongan manusia yang dianugerahi Allah dengan kekayaan. Ada manusia yang hidupnya penuh dengan kenikmatan duniawi dan kekayaan yang melimpah ruah. Namun, golongan ini perlulah sentiasa menginsafi bahawa kekayaan itu juga adalah ujian kepada sesiapa yang memilikinya. Bahkan perlu disedari juga bahawa wujudnya orang-orang miskin itu merupakan salah satu ujian kepada orang-orang kaya untuk mentaati suruhan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki kekayaan perlu sedar bahawa harta yang dimilikinya adalah pemberian daripada Allah. Mereka juga perlu menginsafi bahawa harta kekayaan tersebut juga adalah semata-mata pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara bentuk amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah melalui limpahan harta kekayaan adalah dengan perlunya berkongsi sama sebahagian harta tersebut dengan orang-orang yang miskin dan sangat berhajat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 267. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkan sebahagian dari harta yang kamu usahakan. Sidang Jumaat sekalian, kekayaan yang kita hasilkan sebenarnya adalah semata-mata dari pemberian dan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang memudahkan usaha kita. Dia jugalah yang memberi kita peluang dalam menjana kekayaan mengikut saluran rezeki masing-masing. Orang yang dikurniakan kemahiran berniaga dimudahkan jalan memperolehi keuntungan sehingga kaya raya melalui perniagaan itu. Begitulah juga dengan lain-lain bidang, sama ada pertanian, perindustrian dan sebagainya. Kemahiran yang manusia perolehi sehingga kita mampu berniaga. Kesihatan tubuh badan yang kita ada sehingga kita boleh bekerja dan berusaha. Sehingga kita boleh menjayakan tanah untuk bercucuk tanam, mengusahakan perniagaan dan perusahaan dan sebagainya, merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak kerana dengan kemudahan dan limpah kurnia yang Allah kurniakan kepada kita,
sama ada dalam bentuk kecerdasan otak untuk berfikir dan disertakan tubuh badan yang cergas untuk berusaha, nescaya kita tidak mampu walau sekelumit pun untuk melakukan apa-apa. Bahkan kita akan menjadi sangat tidak berguna di atas muka bumi ini. Lihat kepada saudara-saudara kita yang tidak mempunyai peluang keemasan seperti kita. Akal yang sihat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak disertakan dengan kecerdasan tubuh badan. Mereka boleh berfikir tapi terlantar di katil hospital dan di rumah. Ada orang yang tidak ada cacat apa pun tubuh badannya, tetapi Allah lenakan dia dalam keadaan koma, berada juga di atas katil. Tetapi itulah sifat manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka, mereka gagal untuk memenuhi suruhan supaya sentiasa bersyukur. Mereka menyangka bahawa perniagaan mereka maju dek kerana mereka bijak. Kebun dan ladang mereka subur dek kerana pandainya mereka mengurus ilmu pertanian. Dan begitulah juga dalam lain-lain bidang. Sebagai hamba Allah yang soleh, kita perlu sentiasa mensyukuri di atas nikmat yang kita miliki ini. Kita perlu sedar bahawa segala nikmat yang kita miliki hari ini boleh hilang sekelip mata jika Allah menghendakinya. Pengajaran di dalam surah Al-Kahfi ada menyebutkan betapa seorang yang lupa dan alpa daripada mensyukuri nikmat Allah, hanya dengan sekelip mata Allah Subhanahu wa taala membinasakan segala hartanya. Dan jika itu berlaku, maka penyesalan sudah tidak berguna lagi. Sebagai tanda syukur di atas segala nikmat kekayaan dan kemudahan serta kesenangan yang kita miliki, lazimkanlah pada lidah dan hati kita untuk mengucapkan kalimah Alhamdulillah. Kita juga perlu buktikan kesyukuran tersebut melalui tindakan kita yang disertai dengan istiqamah untuk melakukan amal soleh, sama ada dalam bentuk zakat, sedekah, hadiah dan sebagainya. Justru sebagai salah satu bukti kita bersyukur kepada nikmat Allah yang dianugerahkannya, hendaklah kita turut berkongsi sama sebahagian dari kekayaan tersebut dengan orang lain. Perkongsian tersebut lebih bermakna jika diberi kepada orang yang berhajat dan mempunyai keperluan. Perkongsian dengan orang-orang yang tidak berhajat itu dinamakan sebagai hadiah. Dan pemberian hadiah kepada orang lain itu juga adalah amalan yang terpuji, kerana ianya dapat mengeratkan kasih sayang sesama manusia. Namun lebih penting, perkongsian dengan orang yang mempunyai hajat adalah lebih bermakna, kerana ianya di samping menambah kasih sayang juga dapat memenuhi keperluan dan menampung hajat orang yang tersebut. Perkongsian seumpama ini terdapat dua kaedah yang utama. Yang pertama, ia bersifat sunat dan digalakkan, iaitulah pemberian hadiah. Perkongsian begini dinamakan sebagai sedekah sunat. Sedekah sunat merupakan antara amalan terpuji yang sangat digalakkan oleh umat, yang sangat digalakkan oleh Islam. Manakala jenis yang kedua merupakan fardu kepada orang-orang yang berkemampuan, iaitulah yang dinamakan sebagai zakat. Perkongsian harta dalam bentuk zakat ini merupakan perkara yang difardukan,
Ianya bukan bersifat pilihan, bahkan ianya mempunyai syarat dan tata cara yang harus diperhatikan untuk setiap orang yang beriman, untuk melepaskan diri daripada kewajipan yang dikenakan ke atasnya untuk berzakat. Jika sedekah boleh diberikan kepada sesiapa dan tanpa syarat, namun zakat hendaklah diberikan kepada golongan yang sepatutnya kerana ianya terkait dengan syarat dan hukum fiqh yang khusus. Bermakna setiap dari Muslim mesti tahu tentang ilmu berkaitan zakat. Ianya perlu agar kita dapat menilai adakah kita tergolong di kalangan orang-orang yang sudah pun diwajibkan untuk berzakat atau tidak pada ketika ini. Sidang hadirin muslim yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama membuat kiraan tepat terhadap harta yang kita miliki bagi tujuan menyempurnakan kewajipan berzakat. Masih ada berbaki beberapa hari, mungkin seminggu lebih lagi untuk menjelang bulan Ramadan, supaya kita dapat menyambut suruhan ini untuk kita memulakan pada saat ini menjadi sebagai seorang Muslim yang sentiasa peka terhadap apa-apa tuntutan agama ke atas diri kita, termasuklah kewajipan berzakat. Jika ianya melebihi kadar minimum atau nisab, maka hendaklah kita segera mengeluarkan zakat. Dan jika tidak melebihi, maka tidak wajiblah bagi kita. Mimbar menyarankan agar kita sama-sama berusaha untuk mendapatkan maklumat yang benar tentang kewajipan berzakat ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar juga mengambil kesempatan untuk menyeru sidang Jumaat sekalian yang terdiri daripada anak-anak Qaryah Lunas untuk sama-sama kita menjayakan dengan lebih aktif lagi kutipan bagi membina masjid Bandar Permata Lunas dalam karyah kita ini. Kutipan yang telah dikumpulkan sehingga ke bulan ini adalah berjumlah lebih kurang 623,000. Masih banyak ruang, masih banyak peluang dan masih banyak dana yang perlu dicari untuk kita menjayakan pembinaan asas kepada bangunan masjid ini yang dianggarkan bernilai lebih kurang 8 juta. Kalau 8 juta, 10%, 800,000. Koman sangat anak-anak karyah lunas. Apabila tabung yang dah dilancarkan setahun lebih, kita belum pun berjaya membuat kutipan 10% daripada peruntukan yang kita kira-kira untuk membangunkan masjid kita. Berbanding dengan percakapan kita yang cukup bersemangat, teks perkataan kita di dalam grup WhatsApp masing-masing kita lah juara. Kita bangun tahajud pukul 4 pagi, kita tidak ingat kepada tikar sejadah, tetapi kita ingat kepada handphone kita. Kita tag status ataupun peringatan kepada kawan-kawan dalam keadaan kononnya nak menyeru supaya kita bertahajud, tapi dalam hati kecil kita, hampa tak tahu ke aku bangkit dah lah ni. Itulah kita. Kita nak merasa bahawa kita lah juara, tetapi kutipan tabung untuk membina masjid yang nak menjadi modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala 10% dalam masa 1 tahun lebih
tidak berjaya untuk kita laksanakan. Bahkan mungkin ada dari kalangan kita yang hadir Jumaat pada hari ini cukup segak, tetapi sekupang pun tak pernah bubuh lagi dalam tabung masjid. Alangkah ruginya kita. Kalaulah kejap lagi tiba-tiba kita turun daripada tangga masjid, apa-apa terjadi kepada kita yang tidak membolehkan kita kembali ke ruang bangunan ini. Usah kata nak tengok masjid baru, bangunan yang sedia ada ini, dalam keadaan kita tidak mempunyai simpanan modal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekupang di dalam tabung-tabung masjid yang diadakan, ketika itu rugilah kita. Mudah-mudahan insya-Allah seruan ini memberi sedikit motivasi dan kesedaran kepada seluruh anak qaryah untuk memenuhi tanggungjawab kepada diri sendiri, bukan pada orang lain. Kalau dana tak cukup pembinaan masjid nanti, insya-Allah Allah akan hantar bantuan kepada seseorang, dia akan sponsor habis semua. Tetapi ruginya kita cuma boleh sembang, masjid kami cantik, masjid kami bagus. Tapi kita sekupang RM1, RM10. Bertahun dah orang letak tabung, kita buat tak reti. Pasal apa? Aku steady. Aku steady. Yang keduanya, peringatan kepada anak qaryah juga untuk sama-sama kita memajukan dan menjayakan badan khairat kematian bagi qaryah lunas. Tuan-tuan yang ada modal, yang ada tabungan, yang ada duit beribu-ribu bila dapat gaji, walaupun esoknya habis. Tuan-tuan ada kemampuan, mungkin berlaku kematian di dalam keluarga, tuan-tuan boleh sponsor. Setakat nak bawa keluar, belanja kafan, belanja keranda, itu tak ada masalah, petik jari. Tetapi tujuan kita mewujudkan badan khairat ialah untuk kita sama bertolong bantu sesama anak qaryah. Kita bagi masuk caruman RM50, bukan kita nak mengharapkan orang bagi RM1,000 daripada tabungan itu kepada kita. Kalau dah kita mampu, kita tak payah ambil pun tak apa. Tetapi kita kena ingat saudara-saudara kita yang berada di ceruk kampung. Usah kata nak simpan untuk duit kain kafan. Beras yang nak makan hari-hari pun terpaksa meminta ke sana sini untuk mendapatkan bantuan, sama ada di pejabat zakat ke, masjid ke, ataupun biro kebajikan bagi qaryah kita. Jadi saya menyeru supaya tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kekayaan, kesenangan, harta yang banyak, harta yang berlimpah ruah, tak payah sembang. Tak perlu nak cerita. Kalaulah kita berasa kedekut untuk berkongsi dengan sesama saudara-saudara kita yang sangat memerlukan. Target kita, badan khairat, untuk dapat 500 keahlian sahaja. Daripada 17 surau yang ada di dalam qaryah lunas, 17 surau tuan-tuan. Kalau satu surau ada 50 biji rumah, ada 50 biji keluarga Islam, kali dengan 17, ada berapa ramai keluarga Islam. Tetapi kita nak mendapat penyertaan 500 orang dengan RM50 contribution, kita dapat himpunkan 25,000. Bermakna badan khairat kematian qaryah lunas perlu mengawal kadar kematian tahunannya tidak melebihi 25 orang sahaja. Di mana tugas dan tanggungjawab kita untuk memenuhi fardu kifayah yang Allah takdirkan kita hidup aman, tenteram bersama dengan saudara-saudara kita di dalam qaryah ini. Mudah-mudahan insya-Allah
ada sedikit kesedaran kepada kita semua pada Jumaat kali ini insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضى الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان وبالهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وقدور الخبر والنهو عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان Badlisha, وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarifuddin ibni Sultan Badlisha, wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadadi wa asliha bihimul ibada wal bilad wa jama'it taqwa lahum khairaz zad innaka raufur rahimun jawadun ya latifun bil ibadi ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر